Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-10 pada muka surat yang ke-61 dalam kitab 40 hadis adab orang mukmin, akhlak menjadi cermin, iaitu tajuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya pada matan hadis ini, haddatsani Muhammad bin Abi Bakrin haddatsana Mu'tamir an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتجر حصيرا بالليل ويصلي عليه ويبسطه بالنهار فيجلس عليه وجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل فقال يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Bakar telah menceritakan kepada kami Mu'tamir daripada Ubaidullah, daripada Sa'id bin Abi Sa'id, daripada Abi Salamah bin Abdurrahman, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa pada suatu malam baginda Nabi SAW mengambil tikar yang diperbuat daripada pelepah dan daun tamar untuk dijadikan dinding tempat baginda Nabi SAW bersolat pada waktu malam. Dan pada waktu siang, baginda Nabi SAW menghamparkan tikar daun tamar itu dan duduk di atasnya. Dan orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah SAW, lalu solat sepertinya sehingga ramai yang mengikutinya. Rasulullah SAW datang dan menemui mereka lalu bersabda, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas khuzu minal a'mali ma tutiquna, beramallah sekadar kemampuan kamu, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berasa jemu sehingga kamu semua berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan secara berkekalan, istiqamah, konsisten, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ni tuan-tuan, dia punya keyword dia tak? Ya. Buat amal itu biarpun tak banyak tetapi konsisten. Setiap hari datang ke masjid masuk RM1, tetapi tiap-tiap hari kita datang masjid itu kita masukkan 30 hari RM30. Kalau yang semayang tu 50 orang tuan-tuan, darab dengan 3, RM150 satu hari. Tabung masjid dah ada dah. Konsisten. Belum kira tabung Jumaat lagi. Ya, berbanding satu orang yang masukkan dalam tabung masjid RM50. Nak masuk kali kedua bila pula? Tunggu bonus tahun depan. Kalau ada lah, kalau dapat bonus aku masuk lagi ya. Kan? Itu dalam kita. Amalan yang paling Allah suka sedikit tetapi konsisten. Solat sunat 2 rakaat tiap-tiap malam, kita boleh bangun tahajud sambah pula
subuh pun dah lewat sekarang. Ya, boleh buat 2 rakaat, tetapi konsisten. Berbanding dengan orang tu, dia mari hari cuti, dia buat sampai 12 rakaat, dia buat baca Quran, dia buat solat banyak solat. Tapi itu yang dia buat. Bila lagi nak buat? Tunggu cuti sekolah lagi sekali aku buat pula. Kan? Jadi inilah, kita nak kena perbetulkan persepsi ni. Ya, amalannya sedikit, tetapi konsisten. Orang nampak macam tak lekeh ya, tetapi konsisten. Ini kita nak cerita apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Sebab ibadah ni kena ikut apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah nak. Hadis riwayat Bukhari hadis yang ke-5861 dan juga dalam Sahih Muslim hadis yang ke-782. Pengenalan istiqamah adalah merupakan daya kekuatan yang diperlukan sepanjang hayat manusia dalam melaksanakan tuntutan Islam. Ia bermula daripada amalan hati, amalan lisan dan anggota tubuh badan. Segala amalan dapat dirumuskan dalam pengertian ibadah sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah yang memerlukan istiqamah. Ya, bila sebut dalam bab ibadah ni dia bagi dua pula, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Istiqamah adalah perbuatan dan amalan yang meliputi ketekunan dalam bekerja serta melakukan apa sahaja perkara baik yang diredai Allah SWT. Istiqamah ni berasal daripada perkataan bahasa Arab istiqamah yang bermaksud tetap teguh, mengikut satu jalan, atau dengan kata lain konsisten dalam tindakan berdasarkan satu panduan. Manakala makna istiqamah secara khusus menurut Islam dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sendiri dalam kitabnya Riyadhus Shalihin dengan katanya, berkata para ulama bahawa makna istiqamah adalah sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah SWT. Itulah istiqamah yang diberikan penekanan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Sentiasa dalam panduan syarak. Tindakan yang kita buat itu sentiasa berpandukan daripada tunjuk ada syarak, yang ini berpandukan wahyu ya, daripada Al-Quran dan juga Sunnah, dan juga dengan penerangan para alim ulama. Daripada pengertian ini dapat dirumuskan unsur-unsur utama istiqamah ni ada 5 unsur. Yang pertamanya, istiqamah ni konsisten berpegang teguh pada akidah yang benar, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini tak payah sembang lagi dah, sebab Rasulullah sendiri sebut Al-Jamaah itu ya, nak didetailkan, nak diperincikan apa dia. Tak kisahlah pada nama tu, yang pentingnya apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ma'ana bihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabat aku berpegang padanya, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mana-mana kumpulan, dia tak boleh declare pun kalau dia kata saya ni bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak faham salah. Kan? Tetapi kalau dia menepati apa yang ditunjukkan Al-Quran dan juga Al-Hadis, maka dia termasuklah kumpulan tu. Tak perlu diberi jenama pun. Ya, tak perlu beri jenama. Sebab Al-Sunnah wal Jamaah ini dibuktikan dengan sudut pengamalan dan juga bagaimana mereka berinteraksi dengan dalil Quran dan juga hadis itu sendiri. Selagi mana mereka berpegang pada panduan Quran dan hadis dan penerangan ulama-ulama yang menjurus kepada ya, pemahaman para sahabat salafus salih, insya-Allah dia masih lagi di atas landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keduanya, melaksanakan tuntutan syariat Islam berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Nabi tunjuk pada kita tata cara, bukan sahaja ibadah, tata cara kehidupan, cara Nabi makan, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi bermuamalah, macam-macam, semua Allah tunjuk. Ya, sebab tu pada diri Nabi itu sendiri ialah Al-Quran yang hidup, iaitu Al-Quran yang bergerak. Yang ketiganya, mempunyai prinsip dan keyakinan yang tidak akan berubah atau goyah. Kan? Berpegangkan pada akidah yang benar. Ya? Iaitu ya, akidah yang mana tidak mensyirikkan Allah SWT, tidak menjadikan selain pada Allah Ta'ala itu sebagai tempat dia bermohon, tidak menjadikan sebagai perantaraan untuk dia bermohon. Ya, makanya lagi itu akidahnya masih selamat lagi.
Dan yang keempat, tidak terpengaruh dengan da'iyah dan godaan hawa nafsu dan syaitan. Kenapa? Sebab nafsu dan syaitan ini sentiasa menarik diri kita agar tergelincir daripada landasan syarak. Sebab tu kita perlukan ilmu dan iman yang kuat untuk kita melawan, untuk kita menangkis godaan-godaan nafsu dan juga syaitan ini. Ya, iman kuat, tapi ilmu tak ada pun tak jadi. Kena ada ilmu, iman. Dan tambah lagi satu, amal. Ilmu, iman dan amal, maka dia akan kuatlah iman kita itu. Sebab tu apa saja tindakan kita perlukan pada ilmu. Dalam bab ibadah khususnya, mesti ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka kita akan mudah terpengaruh dengan benda yang selera ataupun sesuai dengan nafsu kita. Bila tak ada ilmu, kita buat ibadah sesuai dengan nafsu kita. Kita kata seronok sebab nafsu kita, bukan berpandukan pada ilmu. Yang kelima, yang tidak tunduk pada tekanan demi melaksanakan tanggungjawab dan mempertahankan kebenaran, khususnya dalam perkara-perkara orang tahu rukun-rukun Islam, solat fardu khususnya. Ya, dia jaga apa waktu pun sekalipun dia cuba ambil peluang untuk dia solat, jaga solat fardu 5 waktu ni. Kan solat-solat sunat tak apa lagi lah. Solat fardu ni tak. Kalau dia bekerja dengan orang Islam, mungkin majikan dia faham. Kalau bekerja dengan bukan Islam, mungkin dia kena beri kefahaman. Tapi kalau kita bekerja di luar negeri yang negara bukan Islam, itu baru kita terasa dia punya cabaran dia. Peluang untuk kita solat tu macam mana. Ya? Bekerja dengan majikan yang bukan Islam di negara yang bukan Islam. Kan? Itu baru nampak kita punya keimanan kita sungguh-sungguh kita nak jaga solat kita. Dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis dalam surah Fussilat ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Wawailul lil musyrikin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, ya, Allah Ta'ala suruh Rasulullah bagi tahu kepada umatnya, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ya, cuma beza Nabi dengan kita, diwahyukan kepadaku. Nabi terima wahyu, kita tak terima wahyu. Selain daripada Nabi, siapa-siapa pun tak dapat wahyu. Ya, sahabat pun tak dapat. Jadi kalau sahabat pun tak dapat, selain daripada sahabat memang tak dapatlah. Ya, sebab yang dapat wahyu ni hanya para nabi sahaja. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta mohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu, dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Siapa yang mensyirikkan Allah, maka dia akan mendapat kecelakaan yang besar. Paling besar apa dia? Tak cium bau syurga itu lah. Itu yang paling malang kali. Dalam maksud sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan satu perkataan yang mana aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun selainmu. Nabi SAW menjawab, katakanlah amantu billah summa istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Hadis riwayat Muslim hari yang ke-38. Ya, iaitunya bila mana seorang sahabat tanya kepada Rasulullah tentang bagi tahu, kata nasihat padanya, maka Rasulullah bagi tahu, beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah dengan agama Islam. Jangan mencari selain daripada Islam. Khulafa ar-Rasyidin, khalifah selepas Nabi Muhammad SAW yang memimpin umat Islam, memiliki pengertian tersendiri tentang istiqamah.
Sayyidina Abu Bakar dia ada pandangan dia, Sayyidina Umar ada pandangan dia tentang istiqamah. Sayyidina Uthman ada pandangan dia, Sayyidina Ali pun ada pandangan dia tentang istiqamah. Menurut Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, menurut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa istiqamah adalah perilaku seseorang yang tidak menyekutukan Allah SWT dengan yang lainnya atau tidak berbuat syirik. Ini istiqamah dengan agama lah. Jadi barang siapa yang beristiqamah dengan agama, dakhala jannah. Man qala la ilaha illallah, dakhala jannah. Orang yang istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah, iaitu akidahnya tetap berpegang pada akidah yang benar, akidah Islam, akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, makanya akan selamatlah dia. Yang kedua pula, pandangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memberi pengertian bahawa istiqamah sebagai suatu perkara yang harus bertahan pada satu perintah dan tidak melakukan satu apa pun yang dilarang. Kalau dalam Islam mengatakan perkara itu haram, makanya haramlah dia. Janganlah diubah pula jadi halam. Kejap halal, kejap haram kan? Tak perlu diubah. Kalau benda tu terang-terang halal, halal lah dia. Al-halalu bayyinun wa haramun bayyinun. Benda yang halal clear, dah dijelaskan. Benda yang haram pun clear. Cuma wa bainahuma ada syubhah. Di antara halal dan haram ni dia syubhah. Jadi bila sebut syubhah ni kita ragu-ragu sama ada ni halal ke haram, halal ke haram. Maka bila kita syubhah itu, makanya ya apa kata Nabi SAW sendiri dan juga para ulama sebut, baik tinggalkanlah. Kalau perkara itu kita tak pasti, ini halal ke haram, halal ke haram. Sehingga kita dapat membuktikan bahawa perkara ni halal. Ambil sebelum tu kita confuse, ini halal ke haram. Tapi bila dengar pandangan ulama kata, mufti kata macam ni, kata ni, oh halal rupanya, makanya pegang mereka tu je lah. So mereka ini punya autoriti untuk bercakap tentang satu hukum. Terutamanya dalam bab masalah fiqah tuan-tuan. Ya, masalah fiqah ni memang berubah-ubah lah. Kan? Terutama dalam bab muamalat, dalam bab ekonomi, ke bab kewangan. Ya, kadang kita pun confuse. Jadi dalam bab ni biarlah orang yang layak bercakap, bagi dia bercakap. Yang ketiganya, pandangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebutkan tentang istiqamah ni bahawa istiqamah itu artinya ikhlas. Ya, bila mana kita beribadah secara konsisten, akan datang keikhlasan dalam diri kita. Kalau kita seorang yang memang hati kita ni terpaut di masjid, marilah macam mana suasana cuaca pun tetap kita istiqamah. Sebab pada kita, ya, ni satu tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan tanggungjawab kita untuk kita mencari ilmu dah. Maka kita datang tu atas dasar tanggungjawab. Jadi bila kita faham tanggungjawab sebagai apa? Sebagai seorang Muslim. Kemudian sebagai hamba Allah SWT. Jadi bila sebagai hamba ni, dia tak kira lain dah, apa cerita pun tetap datang lah. Dan tetap juga dia melakukan perkara tersebut. Yang keempatnya, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin ini, menyebutkan bahawa istiqamah bererti melaksanakan kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja perintah Allah ini maka dia pun ikut. Kan? Wa ma amartukum fa'tu bihi wa ma nahakum fantahu bihi. Apa yang aku suruh kau buat, apa yang aku tak suruh jangan buat. Itu je. Itu terangannya beristiqamah, konsisten dalam sesuatu amalan kebaikan, membawa banyak manfaat kepada pelakunya, termasuk meningkatkan potensi dirinya dalam sesuatu perkara. Contohnya, seorang pekerja yang istiqamah dan tekun dalam tugasnya akan menjadikannya seorang yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi, dapat mengawal gangguan emosi dan perasaan seperti kecewa atau putus asa, serta menzahirkan tingkah laku yang positif. Ya, apa bidang pun lah. Ya, baik bidang pendidikan ke kesihatan, apa saja bidang. Kalau kita dalam bidang tersebut dan kita memang bergelumang dengan bidang kita, dia akan memberi kemahiran, dia akan memahirkan diri kita. Ya, kadang-kadang kata
Sudut pandai dia kata seorang itu dia akan jadi profesional. Dia akan pakar dalam satu bidang tu bila dia berada dalam bidang tu lebih daripada 10 tahun. Kan? Mari celah mana orang nak goreng pun dia orang tak boleh goreng dia. Dia dah tahu sebab tu memang bidang dia. Selain itu, terdapat beberapa lagi tanda-tanda orang yang beristiqamah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Osman bin Hasan Ash-Shakir Al-Khawbawi di dalam kitab Durratun Nasihin, iaitu seperti sentiasa memelihara solat 5 waktu, sentiasa memelihara lisan daripada perkataan jahat, sentiasa menghindari prasangka buruk, tidak menghina sesama saudara, sentiasa bersederhana dalam semua keadaan, sentiasa berinfak di jalan Allah SWT, sentiasa memelihara pandangan dari maksiat, tidak membanggakan diri, dan sentiasa berpegang teguh dengan akidah yang betul. Ya, ini kata Syekh Osman Al-Hasan Syakir Al-Khawbawi. Ya, tanda-tanda orang yang istiqamah ni dalam bab perkara asas rukun Islam selesai, akhlaknya selesai, lidahnya terjaga, ya, hubungan dengan manusia baik. Ya, ini tanda orang yang istiqamah dengan agama dia. Bagi memastikan istiqamah tercapai, maka kita perlu melalui 3 tahap. Nak dapatkan tahap istiqamah ni ada 3. Pertamanya, tahap istiqamah yang pertama iaitu hati. Iaitu keadaan di mana kita sentiasa teguh mempertahankan kesucian iman dan memelihara hati daripada perkara syirik, menjauhkan diri daripada sifat-sifat tercela seperti riya, dan menyuburkan hati dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas. Dalam keadaan ini, istiqamah hati mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap perkara yang membawa kepada kebenaran. Semua puji pada hati, dan Rasulullah pun sebut, sungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Iza salaha jasadu kullu, wa iza fasada jasadu kullu. Ala wahyar al-qalb. Dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau baik daging ini, maka baiklah keseluruhannya jasad. Kalau buruk daging ini, maka buruklah keseluruhannya. Ia tidak lain tidak bukan ialah hati. Sebab tu kita kadang orang itu, kita tengok dia dari segi tubuh badan, rupa parah sempurna, tetapi dia punya masalah hati. Iaitu hatinya itu tak boleh tengok orang. Ya, nak komen dan sentiasa mencari keaiban, kelemahan orang lain. Kan? Tapi tengok sifat bagus. Ada orang rupa parah tak handsome mana. Ya, tetapi hatinya bersih, suci, murni. Ya, tidak mencari keaiban orang, kelemahan orang, tidak heboh-hebohkan benda ni. Jadi semua punca pada hati. Sebab tu hati ni main peranan cukup penting. Yang keduanya apa? Lisan. Ya, istiqamah lisan, iaitu memelihara lisan dan tutur kata kita daripada ungkapan cela, dan sentiasa benar, jujur, tidak berpura-pura, tidak bermuka-muka dan tidak berdolak dalik seiring dengan tindakan yang dilakukan. Tahap kedua ini ada pada orang beriman yang berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah SWT semata-mata. Kadang-kadang lisan itu dia tidak berlaku adil. Ya, bila mana ya, orang yang buat kesalahan itu kawan kita, kawan baik kita, maka kita pun ya pendamkan perkataan kita, tidak menegur. Kalau menegur pun dengan bahasanya molek. Tapi bila benda yang sama, musuh, orang yang tidak bersedapat dengan kita buat, kita terus mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak indah padahal isu yang sama. Sebab itulah dalam hadis pun bagi tahu berlaku adil lah, terhadap siapa pun. Sebab tu kita bila mana kita berbahas tentang sesuatu isu, baik isu berkaitan dengan agama khususnya lah, ya, maka kita perlu berbahas dari sudut akademiknya. Ya, bila bahas itu akademik ini seperti mana para alim ulama yang terdahulu ke yang terkini ke sama je lah. Ya, bila mana orang ilmu, dia berilmu dan beramalkan ilmu dan bertaamul, sentiasa dia ni berurusan, berkomunikasi dengan ilmu, atau kita panggil kalau ulama lah, ahli akademik, maka dia akan membahaskan satu isu tu menurut pandangan akademik.
diambil kata-kata ulama, dinakalkan kata-kata ulama ni kata macam ni, ulama ni kata macam ni, tanpa melibatkan isu peribadi. Ya, tak ada libat isu peribadi pun. Tak ada serangan peribadi, tak ada serangan tengok kelemahan orang itu, muka kau tak handsome, hidung kemek, maka kita menghina seorang, tak. Dia berbahas ikut macam tu. Ya. Ini orang alim. Sebab orang alim itu dia tidak melihat kepada siapa yang bertanya, tapi tengok apa yang dia tanya dan itu yang dia nak kupaskan. Ya, itu orang alim, ya, yang mana istiqamah dengan ilmunya itu. Yang ketiganya, tahap istiqamah perbuatan, iaitu yang merangkumi ketekunan kita dalam melakukan amalan atau apa sahaja usaha untuk mencapai kejayaan yang diredai oleh Allah SWT, sehingga menghasilkan sikap dedikasi dan konsisten tanpa timbul rasa cepat kecewa, lemah semangat atau berputus asa. Nak hadirkan istiqamah dalam diri mesti dengan perbuatan, iaitu dengan amalan. Kita dah kata kita ni ikhlas dalam beragama, kita dah cerita ke orang tentang kelebihan bersedekah, kelebihan itu, kelebihan ini, buktikan kita buat. Dan kita pun melaksanakan benda yang sama. Maka dia akan datanglah sifat istiqamah, keikhlasan dalam hati itu. Buktikan dengan perbuatan. Ya? Sebab itulah bila sebut iman, iman bukan sekadar dengan kita beriktikad dalam hati tentang kalimah la ilaha illallah, tapi diluahkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amalan. Maka barulah betul seorang itu seorang yang beriman. Pengejaran hadis yang pertama, ya Rasulullah SAW. Dalam hadis ni Rasulullah sebut tadi tentang amalan yang paling Allah Ta'ala suka ialah amalan orang yang mana lakukan secara istiqamah. Ya, hadis ini asbabul wurud dia, kita pun tahu cerita tentang hadis ini, yang mana datang bulan Ramadan, maka Rasulullah pun keluar semayang. Dia bila rumah baginda baru dah hamparkan tikar untuk solat. Jadi sahabat-sahabat tengok Rasulullah buat. Nah, jadi mereka tengok Rasulullah buat, tengok jom kita buat lah, kita ikutlah lah. Jadi Rasulullah pun pada malam pertama tu, ya, sahabat-sahabat ikut Nabi buat. Malam kedua tambah ramai lagi. Malam ketiga lagi ramai dan Rasulullah tak keluar. Esok pagi subuh baru Rasulullah keluar. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, malam kami tunggu-tunggu tak keluar-keluar pun, tak semayang pun. Tak. Jadi Rasulullah sebut ni lah. Ya. Sebab Allah bagi tahu, bimbang. Sungguhnya Allah tak jemu pun. Allah tak pernah jemu pun dengan hamba dia. Tetapi yang dibimbangi takut kita yang jemu. Bila kita buat kita rasa jemu. Jadinya Rasulullah beritahu, buatlah amalan tersebut, ya, dan amalan yang paling Allah Taala cinta ialah buat amalan walaupun sedikit tapi konsisten. Jadi Rasulullah adalah contoh terbaik dalam kehidupan seharian dan dalam beribadah. Sebagai manusia maksum yang dosa-dosanya telah diampunkan Allah SWT, walaupun di siang harinya sibuk dengan urusan masyarakat dan negara, namun baginda Nabi SAW masih mampu untuk beribadah, ya, pada malam hari dan memohon keampunan daripada Allah SWT. Nak tengok betapa sederhananya Nabi SAW ini. Tikar baginda Nabi SAW. Pada waktu malam dijadikan dinding, pada waktu siang dijadikan hamparan untuk baginda duduk. Agak-agak macam mana tuan-tuan? Dua dalam satu. Waktu malam jadi dinding, waktu siang jadi tikar. Tengok. Tak tahulah kita kata sederhana ke macam mana kan. Tapi itulah Nabi SAW. Ya. Sebab tu bila mana Rasulullah baring di atas tikar itu, terlihat kesan petak-petak tu pada belakang Nabi. Jadi Sayyidina Umar tengok belakang Nabi ni, ya Allah, berpetak-petak kan. Kita tidur atas kapet, Rasul tidur atas tikar berpetak-petak belakang, nangis Sayyidina Umar, ya Rasulullah, engkau ni pemimpin negara, engkau ni Nabi, engkau ni macam-macam tak, engkau ni seorang yang dikasihi Allah. Macam ni ya. Tak apa, tak nak masalah. Yang penting kita nak Allah redha tak. Jadi bila buat satu amalan tu bukan nak tengok pada keselesaan, tetapi keikhlasan kita nak buat tu. Ya. Yang keduanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk mengajarkan kepada kita supaya hidup dengan cara yang mudah, redha dengan apa yang ada, serta beribadah dengan cara yang tidak memberatkan. Sebab tu dalam bab ibadah tuan-tuan,
Rasulullah cuba tunjuk benda yang paling mudah untuk kita. Ya, hatta solat tarawih tu Rasulullah buat 8 kan. Ada sahabat buat 9, 20 lebih dalam salah yang tu. Tapi Rasulullah cuba tunjuk yang mudah. Supaya apa? Supaya kita tak rasa jemu, supaya kita rasa malah buatlah, tak buat langsung. Jadi Rasulullah tunjuk, ini yang paling mudah, kau buat ini. Kan? Terpulang pada kau kalau nak buat, ada sahabat buat 60 rakaat, ada sahabat buat 30 rakaat. Kan? Tak ada masalah. Ini aku tunjuk yang ni. Yang penting buat. Hidupkan malam di bulan Ramadan, tak? Maka yang penting buat, jangan tak buat langsung. Ya, Rasulullah cuba tunjuk yang mudah. Dalam bab apa juga pun ibadah, memang Rasulullah tak buat, tidak memberatkan. Hatta dalam bab zikir pun Rasulullah bagi yang mudah-mudah ajalah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam bab istighfar, astaghfirullahalazim. Kalau nak panjang lagi ada, tapi nak mudah yang pendek yang ni, tak ada masalah. Berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, tak? Yang mudah-mudah. Supaya Rasulullah tak nak umat dia rasa berat. Dia rasa berat, dia tak nak buat langsung. Yang ketiganya, Rasulullah SAW bersederhana dalam kehidupan. Baginda Nabi SAW tidak menyediakan tempat yang khusus dan indah untuk beribadah. Menggunakan tikar yang diperbuat daripada pelepah kurma yang juga digunakan pada waktu siang sebagai tempat alas duduk, dan di waktu malam dijadikan dinding untuk baginda Nabi SAW, jadikan penghadang untuk solat malam. Kita boleh fikir tengok dalam keadaan rumah Rasulullah, dalam bilik Rasulullah tu sendiri. Besar mana bilik Nabi? Iaitu bila Rasulullah solat, Sayyidatina Aisyah, waktu solat sujud, Sayyidatina Aisyah akan diangkat. Dia akan lututkan kaki dia. Bila Rasulullah bangun, dia akan lunjurkan balik. Sampai macam tu kita pun boleh bayang besar mana bilik Nabi, tak? Punya sempit lah bilik tu. Yang keempatnya, perbuatan Rasulullah SAW melaksanakan solat sunat pada malam hari itu telah menyebabkan ramai sahabat berhimpun untuk mengikutinya, untuk memalingkan daripada anggapan wajib oleh para sahabat. Lalu Rasulullah SAW memberikan arahan dan panduan beribadat, iaitu lakukanlah sekadar yang mampu dan tidak diberatkan, agar tidak berasa jemu dalam beramal. Itu ada sebab kenapa Rasulullah malam ketiga Rasulullah tak keluar. Sebab Rasulullah tak nak nanti perkara takut bimbang diwajibkan. Solat tarawih ni diwajib pula tak? Makanya Rasulullah kata yang penting kau buat. Janganlah tak buat langsung. Kan hidupkanlah malam di dalam bulan Ramadan dengan solat. Ya. Yang kelimanya, amalan yang paling baik dan dicintai oleh Allah SWT ialah amalan yang dilakukan secara berterusan, konsisten, istiqamah, biarpun sedikit. Allah SWT berfirman dalam surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Orang yang istiqamah, walaupun tak banyak, dia tetap buat, insya-Allah ada syurga untuk dia. Dalam surah Fussilat juga, ayat yang ke-31. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Maksudnya, kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat, dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Di dunia kita tertahan, nak buat benda tu tak boleh, nak buat benda ni tak boleh, tu tak boleh. Tapi di akhirat esok, dalam syurga esok, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Dalam syurga esok, kau nak apa kau buat lah. Nak minum arak sampai tertonggeng ikut suka kau lah. Dia pasal buatlah apa kau nak buat. Dalam syurga kan. Dah siap ada sungai arak lagi dalam syurga tu tak. Ikutlah kau nak minum minyak mana pun. Ya. Tapi di dunia kena sabar sekejap.
Ada Allah benda yang Allah bagi, ada benda Allah tak bagi. Itu kena ikut. Kesan pada istiqamah ni, amalan yang dilakukan secara istiqamah walaupun dilaksanakan secara sedikit pada tiap-tiap hari adalah lebih baik daripada melakukan amalan secara banyak tetapi pada masa yang tertentu. Kita boleh membuat perbandingan dan melihat sendiri kesan dalam istiqamah pada tindakan alam. Umpamanya, setitik air yang terus-menerus menitik di atas batu, lama kelamaan ia akan melekukkan batu tersebut. Akan tetapi, jika banjir yang berlaku hanya sekali sekala, tidak akan dapat memberi bekas pada batu tersebut. Oleh itu, oleh yang demikian, cara untuk merancang perubahan dan meneruskan proses istiqamah dengan supaya berkesan di hati ialah yang pertama, sentiasa istiqamah dan berazam untuk mengekalkan amalan-amalan kebaikan yang fardu dan sunat. Kedua, berpegang teguh kepada akidah yang benar, iaitu dengan meninggalkan dosa-dosa besar, menjauhi syirik, perkara-perkara maksiat dan mengekalkan ketaatan. Ketiga, menyucikan hati dengan menghayati sifat syukur di atas segala kurniaan Allah SWT selama ini, di samping melatih diri selalu mengingati kebesarannya dan meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Yang keempat, melazimi pakaian takwa dan patuh syariat. Yang kelima, sentiasa tabah ketika menghadapi ujian, cabaran dan dugaan dalam hidup, menerusi sifat sabar. Sabar dapat meningkatkan mutu ibadah dan akhlak. Kesimpulannya, yang pertamanya, amalan secara istiqamah mengajar kita sentiasa merasakan nikmat beramal. Kerana setiap amalan yang dilakukan dengan hati dan jiwa, ia akan mendatangkan ketenangan rasa lazat dan juga nikmat. Yakinlah dengan istiqamah dan berpegang teguh pada jalan Allah, nescaya kita akan dapat rahmat daripada Allah SWT di dunia dan akhirat. Yang kedua, ramai di antara kita yang tidak mengetahui bahawa betapa besarnya fadilat bagi sesiapa yang beristiqamah di dalam amalannya. Amalan yang dilakukan bukan atas dasar istiqamah, kebanyakan lahir daripada semangat yang hanya bersifat sementara, bukan lahir dari hati. Yang ketiga, segala kebaikan atau amalan termasuk pekerjaan dan perkhidmatan yang dilakukan hendaklah dalam istiqamah dengan menghindarkan segala sifat-sifat mazmumah seperti malas, putus asa, semangat yang seketika dan mudah luntur kerana ia boleh menafikan maksud dan matlamat istiqamah. Dan kesimpulan yang terakhir, kalimah istiqamah memang mudah diucapkan, tetapi dari segi pengamalannya untuk menjadikan seseorang itu istiqamah lebih sukar daripada apa yang dibayangkan. Perlu usaha gigih dan hati dan jiwa serta kental serta ikhlas, serta ia mampu menjadikan seseorang muslim itu kekal istiqamah. Ya. Wallahu ta'ala, tuan-tuan, alhamdulillah kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-10. InsyaAllah